Okey, semalam pada 9 Mac kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dah announce muka-muka baru dalam kabinet. Senarai 26 menteri-menteri barulah dalam kabinet. Termasuklah kita punya Minister of Transport ataupun Menteri Pengangkutan yang dulunya dipegang oleh Anthony Loke dan sekarang Wee Ka Siong. Okey, jadi diharapkan dengan sistem baru, perlembagaan baru dan juga muka baru ni tak adalah terlalu strict sangat lah. Hopefully sistem tu lebih adil dan juga fleksibel lah, terutama pemandu-pemandu Grab e-hailing Malaysia ni. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita. Okey, kita terus kepada topik kita hari ni. Hari ini saya akan bicarakan tentang panduan dan juga tips-tips bagaimana nak menguasai Grab ni dalam tempoh masa yang singkat, setara dengan pemandu-pemandu Grab yang lain lah, yang profesional, abang-abang senior-senior kita yang dah lama buat Grab. Ini khusus untuk pemandu-pemandu baru lah, yang baru berdaftar Grab ni. Okay, saya difahamkan yang semua pemandu-pemandu Grab yang baru berdaftar sekarang ni, lepas dah tunggu 2 minggu, dah submit dokumen dan sebagainya, Grab dia akan transfer RM500 dalam you punya credit wallet. Okay, untuk cover balik semua expenses yang you dah keluarkan untuk medical check up, untuk PSV license, JPJ test dan sebagainya lah. The first thing yang you akan nampak dalam you punya Grab apps bila you buka tu, you akan nampak 3 benda ni: acceptance rate, driver rating dan juga cancellation rate. Okay, tapi yang you kena jaga, wajib jaga adalah driver rating dan juga cancellation rate. Acceptance rate tak payah, sebab sekarang ni semua dah auto accept, tak ada lagi manual macam dulu lah, 100% semua. Okay, and then driver rating you kena jaga. Kalau boleh jangan bawah pada 4.70, starting 5.00. Okay, starting dia 5.00, jangan bagi bawah pada 4.70. Okay, dan you punya cancellation rate ataupun CR, kalau boleh jangan lebih pada 10% lah, 10%. Jangan cancel banyak lah maksudnya. Kalau lebih pada 10%, Grab akan suspend dia punya account. Dia akan bagi warning dululah, banyak kali warning dia akan suspend. So ingat, take note. Okay, untuk pemandu yang tak biasa dengan jalan-jalan di Lembah Klang Valley ataupun di luar kawasan KL lah, contoh Negeri Sembilan ke, Melaka, JB, Penang dan sebagainya, saya sarankan kalau boleh buat hari Minggu. Seeloknya pagilah, Sabtu pagi ataupun Ahad pagi. Sebabnya biasanya hari Minggu tak rush, tak rush sangat, bukan rush hour. And then mostly customer diorang tak berapa strict sangat lah, diorang still flexible lah, berbanding dengan hari bekerja. Kalau hari bekerja ni, especially pagi waktu orang nak pergi kerja dan petang waktu orang balik kerja, memang rush hours. Rush hours. Kalau you tak biasa jalan, you lambat pick up, salah pula direction, kalau customer complain, definitely you punya rating akan jatuh. Jadi tak bagus lah kat situ. Untuk permulaan, saya sarankan buat hari Minggu, sekurang-kurangnya 5 trip, 7 trip, maksimum 10 trip lah. Okay, Sabtu pagi ataupun Ahad pagi. Okay, untuk pick up pula, ni penting, ni sangat penting. Alright, biasanya tempat-tempat yang besar lah, macam shopping mall, sebab dia banyak entrance kan, kadang-kadang customer ni dia tak tulis the exact pick up location tau. Saya bagi contoh, Mid Valley, dia tulis Mid Valley saja, tapi tak tahu entrance yang mana. Okay, tak silap saya Mid Valley dia ada 7 ke 8 entrance lah, North Court, South Court, East, West Court, lepas tu ada South Point lagi, ada North Point, and then Gardens Mall lagi, tak tahu yang mana. So biasanya sebelum pick up tu saya akan text diorang, which entrance are you at. Nanti diorang akan reply lah. Biasanya saya akan text, saya tak call. Okay, ataupun mungkin diorang akan tangkap gambar, sebab diorang tak tahu nak describe mana. Biasanya foreigner lah, turis, dia akan tangkap gambar and send. Okay, satu lagi, untuk pick up dekat kondo ataupun apartment. Okay, kalau you tengok
kalau you tengok dia bagi direction dekat dalam tapi dia tak bagi unit number, seeloknya you tanya customer, you text dia unit number kat mana. Kalau dekat guardhouse tak apa, tapi kadang-kadang ada juga yang dia orang pinpoint dekat dalam kondo apartment you kena masuk. Sebab setengah kondo ataupun apartment ni security dia a bit strict. You kena tahu unit number baru you boleh masuk. Jadi saya sarankan bila you dah sampai tu, sebelum you sampai tu you text diorang unit number berapa. Biasanya customer dia akan bagi tahulah. Tapi ada juga customer yang tak bagi tahu unit number. Jadi take note guys. Jadi tak adalah you membuang masa tunggu kan. Kadang-kadang ada juga customer yang kita dah sampai dekat lobby baru nak turun. Jadi kadang-kadang lebih pada 5 minit. Tapi job tak adalah jauh pun, short trip je, RM5 je. Tapi nak ambil masa untuk turun tu lama. Jadi you dah terbuang masa kat situ. Katakanlah you dah sampai dekat pick up location tu, lepas tu customer pula tak muncul, you call tak dapat, lepas tu you text pun dia tak reply. Tak apa, tak ada masalah. You pergi dekat betul-betul dekat spot pick up location tu. Selepas 5 minit you tekan cancel. Nanti dia akan keluar options tau. Ada 4 option. You klik yang atas sekali, no passenger show. You klik that one, nanti Grab akan penalize customer tu. You akan dapat RM3. RM3. Jadi tak rugilah kalau you tunggu. Kalau option lain tu boleh pakai, tapi tak akan kenakan penalty lah. Okay, untuk no passenger show ni dia ada kuota juga tau. Dia ada limit juga. Seminggu tak silap saya 10 kali je. 10 kali je boleh pakai. Kalau you pakai lebih pada tu, you tak akan dapat claim lagi lah. Option tu akan hilang. Satu lagi cara kalau you nak cancel, kalau you tak nak pakai option ataupun option you dah habis lah, you boleh terus call pada customer service. You call CS mengatakan yang customer tak muncul. Okay, nanti CS akan suruh you cancel juga trip tu. Tapi dia akan buat remark lah. Dia akan buat remark, and your percentage won't effect lah. CR tu won't effect. Dia akan reflect pada you punya apps tu, tapi pada Grab side takkan effect. Okay, katakanlah tiba-tiba you punya customer tu nak ubah haluan, nak tukar location. Boleh, memang boleh tukar. Okay, tapi you kena confirm trip dulu dah confirm, dia dah masuk, dah confirm, kita dah gerak, dia nak tukar location, boleh. Dekat customer ataupun rider punya Grab apps tu, you just click change destination. Set lah mana-mana dia nak pergi. Nanti Grab dia akan update fare yang baru dan juga destination yang baru. Tapi tak silap saya, kalau change location ni, Grab dia akan add RM2. Dia akan tambah RM2 sekali dengan fare yang baru lah, bergantung pada tempat mana yang nak pergi. Cuma kalau you pakai SD ataupun My Destination, tak boleh tukar location. Customer tak boleh tukar location. Walaupun tempat yang dia nak pergi tu sama hala tuju dengan SDU tu, pun tak boleh juga. Sebab SD ataupun My Destination ni hanya sekali saja. Tak boleh change location. Masa time nak pick up pula, okay, you dah sampai, nampak customer you. Lepas tu customer you masuk kereta. First thing yang you kena buat adalah greet dia lah, macam biasalah. How are you, apa semua. And then tanya nama diorang. Tanya nama diorang dulu, betul tak? Lepas tu tanya drop off location you. Tanya mana dia nak pergi. Bila dua-dua ni dah confirm, baru you start. Baru you start tekan accept button ataupun confirm button lah. Toll dia tak termasuk dalam fare, okay? Whatever toll charges, toll yang you lalu tu, dia tak termasuk dalam fare. Jadi you sendiri kena key in dalam Grab apps tu lah. Bila dah sebelum drop off tu, dia akan keluar total lah, total charges tu. Lepas tu kat bawah tu dia ada satu kolom untuk toll. You key in lah berapa toll yang you masuk. Katakanlah tiba-tiba driver tu terlupa berapa toll yang dia dah bayar. Okay, tak apa, tak ada masalah. Sebab sekarang ni kan dah ada touch and go e-wallet apps tu. Okay, you click that one. Lepas tu you pergi balik dekat history transaction tu. Kan dia ada time dia, pukul berapa, lepas tu jumlah toll tu. You sum up,
Lepas tu you just key in dekat column toll tu, jumlah dia. Kalau you tak singgah e-wallet ataupun you lalu plus highway plus highway tak pakai tak singgah e-wallet, you just roughly estimate lah. Ataupun best you tanya customer you, because some customer they aware, dia orang alert. You tanya je. Saya nak sentuh sikit pasal credit wallet, dan juga cash wallet, macam mana dia berfungsi ya. Okay, so basically whatever fare ataupun tambang yang customer bayar melalui GrabPay, ataupun credit card, debit card dan sebagainya, dia akan terus masuk ke dalam you punya cash wallet. Termasuklah you punya insentif dan bonus yang you dapat waktu kemuncak peak hours tu, terus ke cash wallet you. Jadi kalau you nak transfer duit ke account bank you, daripada cash wallet tu lah, saya sarankan seelok-eloknya you pakai Maybank lah. Sebab Maybank you akan dapat hari yang sama, tapi you kena transfer sebelum jam 3.30 petang. You transfer sebelum jam 3.30 petang, you akan dapat lebih kurang pukul 6, 6.30, 7 petang macam tu. Okay, untuk credit wallet ni, basically lagi banyak balance dalam credit wallet, lagi besar job tu, lagi jauh distance untuk job tu yang Grab akan bagi. Okay, minimum is RM20 lah balance. Okay, and then Grab akan tolak 20% commission daripada you punya credit wallet. Okay, so kalau macam katakan you ada RM100, lagi besar lah. Cara you nak top up pula, ada dua cara. Satu melalui ePay, ataupun satu lagi melalui cash wallet lah. You boleh transfer saja cash wallet to credit wallet. Okay, setiap pemandu-pemandu Grab ni diberi kelebihan oleh Grab. Okay, kelebihan dia adalah SD ataupun My Destination, dan juga Avoid Location. Okay, SD ni you boleh set mana-mana destination you nak pergi, ataupun you nak balik rumah ke apa, you boleh pakai. Dan satu hari you boleh set 2 kali saja. Okay, and untuk Avoid Location pula, tempat-tempat yang you tak nak pergilah. Dan satu hari you boleh avoid 3 tempat pada masa yang sama. Biasanya cara saya akan buat non-stop, maksimum 10 trip lah. Okay, 10 trip and then stop. Okay, kalau korang nak stop, just offline, klik offline kat atas tu. Tapi take note guys, kadang-kadang sebelum drop off tu you dah dapat the next job. Jadi saya sarankan bila you dah dapat job tu, you terus offline. Kalau you nak stop lah, you terus offline. Especially dekat hot area macam KL lah, job akan masuk je. Sebelum drop off dah dapat dah job. Jadi kalau you dah penat ke apa, just click the offline button, you boleh rest. Okay, jadi itulah antara sedikit sebanyak rentetan mengenai panduan ataupun tips-tips nak buat Grab ni lah. Jadi yang mana yang still confused ataupun ada soalan lain nak tanya, boleh tanya saya, just WhatsApp saya, nombor saya tertera kat bawah ni. Okay, InsyaAllah saya akan reply. Jadi itu saja daripada saya. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Saya pilot darat anda. Assalamualaikum. Rafiq sign out. Hi Proton. Coming. Play Bruno Mars. Next song. Next song. Wow, Next I song. love it. Next song. Okay dah. Volume up. Volume up.